Apa yang membuatkan Marina ni tak selesa apabila dia melihat seperti ada air liur pekat sedang meleleh daripada mulut orang tua tu yang tenganga tu. Malah bau dia juga tak menyenangkan langsung. Pakcik, pakcik sakit apa? Tanya Marina lagi sekali. Aku sakit kepala. Aku sakit kepala. Dan ulang pakcik tu. Berulang-ulang kali dia cakap. Pakcik, boleh pakcik berikan kad pengenalan pakcik tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. So, diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya ya, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya, jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Serta semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah berkenaan dengan hospital. Jadi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baik, untuk kisah yang pertama ni, kita terus dengan kisah dia. Saya, Alicia nama dia. Saya nak menceritakan kisah pengalaman saya sewaktu saya dimasukkan ke hospital di tempat kelahiran saya ni dekat Singapura. Waktu itu, saya baru berumur dalam lingkungan umur 13 ataupun 14 tahun lah, iaitu pada tahun 1993 dengan 1994 macam tu. Dan saya ni sangat berminat bermain sepatu roda kan di sekeliling kawasan perumahan saya. And pada satu hari tu, setelah penat menunggu kawan-kawan rollerblade yang lain ni untuk bermain bersama-sama lah, jadi saya pun putuskan untuk balik sahaja. Sebab dah sejam dah saya bermain rollerblade ni seorang-seorang, tak ada orang dekat situ kan. Dan sesampainya saya dekat rumah dan menanggalkan sepatu roda rollerblade saya ni, saya perasan ada satu tanda merah dekat tengah-tengah buku lali saya Sepertinya macam ada pendarahan dekat bawah kulit macam tu. Tapinya waktu tu saya abaikan sajalah. Tapi bila tiba waktu maghrib, tiba-tiba saya diserang macam demam panas secara tiba-tiba je. Dan semua sendi-sendi saya menjadi bengkak, termasuklah jari jemari dan pergelangan tangan saya. Ya Allah, sakit sangat Dan keesokan harinya arwah bapa saya ni menemani saya untuk pergi ke poliklinik untuk mendapatkan rawatan. Tapi doktor di situ ataupun doktor di poliklinik tu tidak dapat memastikan apa punca penyakit saya yang masa sekarang yang saya hadapi waktu tu lah. Dan ujian darah, ujian apa yang dibuat, semuanya didapati saya normal. Dan tak ada pula jangkitan kuman. Dan kesudahannya, saya pun direkomendkan ataupun diusulkan pergi ke hospital besar untuk dapatkan rawatan dan ujian lanjut oleh para doktor pakar. Dan setelah sesampainya di hospital itulah, saya menjalani pelbagai ujian darah Bengkak di sendi-sendi saya ni kadang-kadang ada, kadang-kadang susut. Kejap ada, kejap tak ada. Macam itulah lebih kurangnya. Dan setelah menjalani beberapa ujian saya ditahan selama seminggu Serba sedikit tentang tempat hospital yang saya ditahan tu. Hospital itu adalah salah satu hospital yang tertua sekali dekat sini. Kalau anda tahu boleh cuba teka kat mana kan. Dan pernah menjadi markas rawatan tentera British semasa jajahan mereka. Walaupun struktur asli bangunan hospital tu masih lagi kekal, namun ia telah dibaik pulih.
oleh kerajaan supaya ianya kelihatan bersih dan cantik lah. Berbalik kepada cerita saya ditahan tadi tu dekat hospital. Katil saya ni berada di tepi pintu ward keluar masuk tau. So dalam ward tu adalah 6 orang termasuk saya sekali. Disebabkan saya ni demam panas, jadinya saya sentiasa berasa mengantuk sangat dan lemah, rasa macam nak tidur saja kan. Jadinya pada hari pertama tu hingga hari keempat tak ada apa-apa pun yang berlaku tau. Saya ditahan selama seminggu lamanya kerana doktor ni masih tidak dapat memastikan apa masalah kesihatan saya. Jadinya pada hari terakhir tu yang saya masih berada dekat hospital tu, mungkinlah dalam pukul 2 ataupun pukul 3 pagi macam tu, tiba-tiba saya telah dikejutkan oleh seorang jururawat. Biasalah orang sakit, nurse asyik nak datang ambil bacaan tekanan darah dan suhu badan, ialah setiap 1 jam ataupun setiap 2 jam macam tu. Dan bergantunglah pada keadaan si pesakit ni. Waktu ni saya betul-betul mengantuk sangat-sangat tau. Dan setelah disuntik dan makan ubat sebelumnya, saya ni masih lagi peka dengan keadaan sekeliling saya walaupun dalam keadaan mamai-mamai macam tu. Dan nurse ni tegur saya, "Hello little lady, give me your right hand and stay still, alright?" Kata dia macam tu lah. Kan, "I need to read your BP and heartbeat," kata dia. Dan kedengaranlah suara jururawat itu berkata halus kepada saya sambil mengangkat lengan kanan saya. Logatnya ni seperti Mak Saleh betul. Dan masa ni saya masih lagi mamai dan memang mamai teruk sangat lah. Tangan dia tu, ya Allah, sejuknya. Mungkinlah dia ni baru balik keluar daripada bilik nurse agaknya. Dan bilik nurse tu of course lah ada aircon kan, yang bertentangan je dengan ward saya. Dan disebabkan lampu di luar ward tu agak terang lah, saya dapat melihat dengan agak jelas wajah dia. Jururawat Minah Saleh lah kan. Rambutnya pegang, disiput rapi, bertubuh langsing, berkulit halus je, mulus je, berhidung mancung dan matanya kebiru hijauan macam tu. Dia memakai dress, topi jururawat tu, headdress tu, dia pun pakai tu sekali. Dan seragamnya agak panjang sehingga melepasi lututnya, tapi tidaklah sampai mencecah buku lali. Saya tak nampak kaki dan kasutnya lah. Mungkinlah sebab ward kan dipadamkan lampu, hanya nampak paras seragam jururawat saja, berpandukan lampu di luar ward tu. Lagipun saya sedang terbaring kan. Jadinya jururawat ni pun mengambil blood pressure saya dan degupan jantung saya tanpa menggunakan velcro lengan dan alat bacaan blood pressure tu kan. Jadi hanya menggunakan stetoskop dan memegang pergelangan tangan saya dan membuat kiraan secara manual. Dan waktu ni saya amat-amat mengantuk. Mungkinlah efek suntikan dan ubat-ubatan sebelumnya. Jadi selesai saja dia berkata, "Alright young lady, go back to sleep. Sleep dream," dia kata. Sweet dream, maaf tersasul lah. Lalu saya pun sambung tidur dengan lenanya sehingga ke pagi. Dan saya tersedar dalam pukul 7.30 pagi macam tu. Dan selepas dikejutkan dengan jururawat yang bertugas waktu tu untuk mandi dan bersiap-siap untuk dibawa ke bilik X-ray. Dan saya melihat sekeliling saya untuk mencari jururawat Minah Saleh tu, tapi tak ada pula. Dan saya terus tanya pada jururawat yang membangunkan saya tadi, Kak, mana jururawat yang Mak Saleh tu Kak? Semalam kan masa adik tidur, dia kejut adik, kata dia nak cek darah, nak cek blood pressure. Dan waktu tu jururawat tu macam blur-blur tau. Dia kata, mana ada jururawat Minah Saleh kat hospital ni dik? Lebih-lebih lagi, tim dia baru mengambil alih tugas daripada shift tim malam punya shift lah dan memang tak ada satu pun Minah Saleh yang bekerja. Mungkinlah dia agak, orang kata dia lihat saya ni agak kebingungan waktu tu dan sepertinya dia seolah-olah tahu akan sesuatu dan dia bertanyakan saya soalan ni tau. "Dek, nurse Mat Saleh tu semalam tu dia pakai uniform macam mana dek? Sama tak macam uniform yang akak pakai sekarang ni?" Dan saya pun tengok dia, atas bawah saya pandangkan, dan saya perhatikan, saya pastilah baju yang nurse malam pakai tu, yang nurse Minah Saleh pakai tu, dengan baju yang nurse siang ni ada pakai,
tak sama, berbeza. So berbeza sama sekali lah. Yang akak ni dengan jururawat lain pakai ni memang tak sama. Seragam mereka ni ada corak bunga sedikit, ada kat bahagian tepi bawah skirt mereka. Seragam mereka pun pendek sampai ke paras lutut. Dan yang penting, kesemua jururawat di hospital tu tidak memakai headrest. Headrest tu yang letak kat kepala jururawat tu kan. Okay, saya describekanlah pada kakak jururawat tu tentang seragam jururawat Minah Saleh tu tau. Terus dia panggil kawan-kawan setugas dia yang ada kat situ. Nampak tak? Nampaklah dia punya ke-excitedan dia tu. Jadi adik ni nampak dia lah semalam, kata nurse tu lah Jadinya dalam dia orang tu kecoh-kecoh kat situ lah saya pun menyampuk lah, siapa yang dimaksudkan dia tu kan? Akak jururawat yang lagi satu tu cakap, sebenarnya yang datang ambil BP dan heartbeat awak tu semalam berkemungkinan besar lah adalah jururawat hantu Minah Saleh. Dan hospital tu kan bekas hospital tentera British. Jadinya yang datang cek saya tu adalah hantu. Kan, rupanya adalah beberapa jururawat dan doktor telah ternampak entiti tersebut. Dan ada kalinya seperti seorang askar Mat Saleh yang cedera sedang menunggu rawatan, tapi bila datang dekat, ianya hilang sekelip mata. Yang hantu jururawat Minah Saleh ni pula memang dah selalu dah mereka nampak sebenarnya. Jadi mereka yang bekerja dekat ward tu dah terbiasa dah dengan kehadiran entiti tu. Dia tu tidak mengganggu orang pun, dan hanya menjalankan tugasnya saja. Macam tu lah lebih kurang penjelasan daripada jururawat tu. Dan hilang selepas orang melihat dia. Meremang tau bila saya teringatkan pengalaman bertemu dengan hantu tu face to face. Jadinya dipendekkan cerita lah, saya disuruh pulang untuk mendapatkan rawatan tradisional sebab perubatan moden ni tidak dapat mengesan apa-apa penyakit pada diri saya. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. So, kita terus dengan kisah yang kedua. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, kisah ni dah lama terjadi tau. Sekitar 20 hingga 30 tahun yang lalu. Dan lokasinya ni di sebuah daerah di negeri Johor. Sebuah klinik ni baru dibuka lah kat sini, di sebuah bangunan, kawasan bangunan yang baru je siap dibina. Dan demi mahu memberi pertolongan kepada penduduk-penduduk kat daerah itulah, pemilik klinik itu telah memberi perkhidmatan 24 jam. Jadinya, apabila menjelang malam, pekerja yang bertugas shift malam akan ditemani seorang pengawal keselamatan lah. Dan biasalah, klinik baru dibuka kan, jadi agak kurang jugalah pesakit yang datang. Disebabkan itulah pemilik klinik itu, seorang doktor lelaki, telah pun mengambil keputusan untuk memberi perkhidmatan 24 jam. Jadinya, pada malam yang bolehlah dikatakan sunyi dan lengang itulah, doktor lelaki itu telah pun mengambil keputusan untuk pulang ke rumah yang tak jauh daripada kliniknya itu. Dan dia pun meninggalkan pesanan lah kepada pekerjanya untuk menghubunginya jika ada pesakit yang perlukan pemerhatian ataupun perlukan dia datang. Dan waktu sudah pun menjengah ke pukul 2 pagi tau. Dan suasana di pekan itu juga sungguh-sungguh sunyi sekali dan lengang tanpa ada sebarang kenderaan. Jadinya pekerja klinik 24 jam tu sudahlah beberapa kali menguap. Tanda dah mengantuk sangatlah. Sudah bergayut dekat mata dia ni kan. Memang dah rasa macam tak boleh nak buka mata. Dan sesekali dia melihat kelibat pengawal keselamatan yang mundar-mandir dekat hadapan klinik tu lah. Jadinya untuk beberapa ketika, pengawal keselamatan yang bernama Pak Leman ni masuk ke dalam klinik dan menyapalah pekerja wanita yang berada dekat kaunter pendaftaran tu. Katanya, Cik nak pergi tandas sekejap boleh tak? Tak tahan dah ni kan. Minta Pak Leman ni orang kata kebenaran daripada Marina. Cik, jangan lama sangat tau. Takutlah Marina seorang-seorang dekat kaunter depan ni.
pesan Marina ni pada Pak Liman. Jadi Pak Liman pun okey lah, okey. Sekejap je. Dan terkocok kacah lah, berlari-lari menuju ke belakang klinik lah. Nak pergi tandas lah tu kan. Jadinya jarak tandas dengan klinik tu, dengan kaunter pendaftaran tu sekitaran 5 hingga 8 meter je, tak jauh sangat pun. Jadinya maka tinggallah Marina sendirian dekat kaunter pendaftaran tu. Jadinya selang beberapa saat kemudian anak telinga ni terdengarlah bunyi tapak kaki sedang berjalan. Tetapi tidak kelihatan orangnya waktu tu. Jadinya Marina fikirlah, mungkin orang tu pemilik kedai agaknya, dekat yang kedai sebelah klinik yang dia bekerja tu. Dan bunyi tapak kaki tu tidak kedengaran lagi tau. Marina yang sedang menyusun beberapa fail senarai ubat ni kembali terganggu dengan dengar bunyi tapak kaki tu. Dan kali ini bunyi orang berjalan sambil kedengaran seperti mengheret kaki dia. Dan semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Jadi Marina mendengar sehinggalah muncul dekat hadapan pintu klinik seorang lelaki tua berbaju pagoda lusuh tau, memandang tepat ke arahnya. Gaya lelaki tua tu sedikit berbongkok tau, dan berwajah kusam dan lemah tau. Waktu ni Marina tersenyum je, tapi lelaki tua tu langsung tidak membalas senyuman si Marina ni lah. Cik, boleh saya bantu Pak Cik? Tanya Marina dengan senyuman lah. Dan lelaki tua tu tak bercakap sepatah pun. Dia hanya mendengus kasar dan terbatuk-batuk. Dan Marina melihat saja lelaki tu datang mendekati kaunter pendaftaran tau. Tempat di mana Marina sedang berada sekarang ni. Pakcik nak jumpa doktor ke? Soal Marina lagi. Sakit. Aku sakit. Balas orang tua tu dengan suara yang parau, yang garau dan dalam sekali suaranya. Dan waktu ni si Marina ni fahamlah, malah sudah betah dengan perangai pesakit-pesakit yang selalunya datang ke klinik tu. Bermacam-macam kerenah lah yang telah pun Marina jumpa, dah lali dah. Tetapi ada juga perasaan seram bertandang dekat hati Marina di saat melihat wajah lelaki tua tu yang jengkung, berkedut-kedut, dan mulutnya ni yang asyik ternganga tanpa ditutup meleleh air liur. Malah Marina seram melihat bola mata pakcik ni memandang Marina ni seperti ingin memakannya hidup-hidup waktu tu. Dan apa yang membuatkan Marina ni tak selesa apabila dia melihat seperti ada air liur pekat sedang meleleh daripada mulut orang tua tu yang ternganga tu. Malah bau dia juga tak menyenangkan langsung. Pakcik sakit apa? Tanya Marina lagi sekali. Aku sakit kepala. Dan ulang pakcik tu. Berulang-ulang kali dia cakap. Pakcik, boleh pakcik berikan kad pengenalan pakcik tak? Saya nak isikan borang pesakit untuk pakcik. Pinta si Marina ni dengan baiklah. Niatnya ni meminta kad pengenalan lah adalah kerana ingin merekodkan pesakit yang datang ke klinik tu. Dan lelaki tua tu diam. Dia hanya mendengar suara parau seperti sedang mendengus-dengus waktu tu. Dan waktu ni si Marina ni hairan tau, kenapalah lelaki tua tu masih tidak memberikannya kad pengenalan diri. Pakcik ada kad pengenalan? Boleh tak pakcik bagi pada saya? Saya nak isi borang pesakit ni. Kalau ada, pakcik letakkan atas meja kaunter ni ya. Pinta Marina selembut mungkin supaya orang kata nak menjaga hati orang tua kan. Jadinya lelaki tua tu memegang kepalanya yang dikatakan sakit sangat tu dia pegang kan. Sambil dipegang-pegang tu, Marina waktu ni macam berkerut lah melihat telatah ataupun perangai pakcik ni yang dia pegang kepala dia kan. So dalam hati waktu ni, mungkinlah lelaki ni betul-betul sakit kepala agaknya kan. Dan ketika Marina ingin meminta sekali lagi kad pengenalan pakcik tu, mata Marina bulat memandang tau apabila lelaki tua tu dengan bersahaja memulas kepala dia sehingga putus dan meletakkannya betul-betul ke atas meja kaunter Marina waktu tu.
Dan kepala lelaki tua tu yang mulutnya ni masih ternganga tu, matanya merenung tajam ke wajah Marina. Waktu ni Marina menjerit dah sepuas hati dan mengelupur sebelum bergebah ke atas lantai, pengsan kat situ juga. Dan suara jeritan Marina ni didengar oleh Pak Leman tau, yang keluar berlari daripada tandas tu terus menuju ke hadapan klinik. Jadinya Pak Leman melihat satu tubuh milik Marina terbujur kaku je ke atas lantai. Selekasnya lah dia melihat ke kiri, melihat ke kanan, dan seraya dia terus memegang cokat cota hitam dia ni, mencari-cari kelipat apakah yang menyerang Marina tu kan. Dan ketika waktu tu dia ada kat dalam tandas. Jadi namun waktu tu langsunglah tidak kelihatan sesiapa pun yang berada dekat situ. Jadinya Pak Leman tidak pun bertangguh, teruslah telefon doktor klinik tu, dan selepas tu cuba menyedarkan si Marina tu yang kaku dan tidak sedarkan diri. Kisah ni tular sehingga kini tau. Pelbagai gaya cerita yang disampaikan daripada mulut ke mulut. Tetapi kisah jururawat dan yang telah pun ditegur lelaki tua mencabut kepalanya itu benar-benar berlaku. Dan akibat daripada kisah gangguan tu, pemilik Melayu di kedai-kedai di bangunan baru tu berpakat mengadakan solat hajat beramai-ramai dan bacaan Yasin demi menghindarkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku lagi. Kisah ni sebenarnya kisah dah lama lah tetapi tetap segar diingatan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Semoga anda terhibur kerana KSM ada lagi kisah seterusnya. So korang stay tune and enjoy, alright? Okay guys, untuk kisah yang ketiga ni kan masih lagi kita berada dekat hospital ni, tapi kali ni masih kita cerita pasal seorang jururawat lah. Okay, ada suatu malam yang dingin dan gelap lah. Saya, Salma ni baru mula bekerja lah sebagai seorang jururawat di sebuah hospital dekat negeri Kelantan. Dan hospital ni terletak dekat pinggir bandar tau, dan agak sunyi lah sekiranya malam menjelang tiba. Jadinya pada malam pertama saya bertugas lah. Jadinya saya ni diarahkan lah untuk menjaga ward pesakit yang kritikal. Dan ward ini terletak di tingkat yang paling atas sekali ke hospital ni. Dan saya adalah satu-satunya jururawat yang bertugas pada waktu tu. Sejurus selepas solat isyak lah, saya merasakan ada sesuatu yang tak kena tau. Saya rasa seperti macam ada mata yang memerhatikan saya daripada hujung koridor tu. Jadi waktu ni saya cuba je lah abaikan perasaan tu dan fokus pada tugas saya lah. Dan tiba-tiba saya dengar bunyi roda kerusi. Kerusi roda tu macam bergerak ni. Bunyi kerusi roda punya roda lah. Dan bunyi tu datang daripada bilik yang kosong dekat hujung koridor tu. Saya pun pergilah ke bilik tersebut untuk nak periksa. Tapi tak ada apa-apa pun. Jadi masa tengah saya ni sibuk merawat pesakit lah, sibuk cek pesakit, sibuk cek rekod pesakit apa semua, saya dengar lagi tau bunyi kerusi roda ni bergerak tau. Tapi kali ni bunyi tu lebih kuat lah. Dan saya yakin sebenarnya ada sesuatu yang tak kena dah sekarang ni kan. Jadinya saya pun pergilah periksa bilik kosong tu lagi. Kali ni saya betul-betul terkejut tau, melihatkan kerusi roda tu bergerak sendiri waktu ni. Apalagi saya pun terus lagi keluar daripada bilik ni dan panggil orang kata head jururawat lah, kepala jururawat tu. Dan kepala jururawat, nama dia Kak Jah lah, datang dan saya pun ceritalah apa yang telah terjadi. Jadinya Kak Jah ni pun pergilah periksa bilik tersebut dan mengatakan bahawa kerusi roda tu mungkinlah jatuh sendiri kerana ada angin. Tapi waktu ni saya yakin sebenarnya tidak ada angin yang kuat sampai boleh menggerakkan kerusi roda ni. Jadinya malam tu Kak Jah ajak saya tidur kat biliknya, kata dia. Jadi saya pun bersiap-siap lah untuk keluar daripada ward ni. Semasa saya berjalan menuju ke lift lah, saya merasa tau
ada mata yang sedang memerhatikan saya waktu tu. Jadi saya pun cepat-cepat masuk lift dan pandang balik ke arah koridor tu. Walaupun daripada jauh, saya rasa seram je waktu tu, dan begitulah kisah saya sebagai seorang jururawat di hospital tersebut. Baiklah, pada malam berikutnya lah, saya ni ditempatkan untuk menjaga ward yang sama lagi. Walaupun saya masih terasa takut, saya cubalah untuk pastikan perasaan tu tidak mengganggu kerja saya. Dan pada tengah malam lah, saya mendengar bunyi kerusi roda ni bergerak lagi sekali. Dan kali ni bunyi tu lebih kuat dan lebih dekat. Jadi saya pun pergilah tengok. Orang kata dah jadi CSI lah konon-kononnya kan. Dan terkejut saya melihat kerusi roda tu bergerak sendiri dekat tengah-tengah koridor tu. Saya pun terus lari ke bilik Kak Jah ni dan bercerita pada Kak Jah ni apa yang terjadi. Kak Jah yang pada mulanya tak percaya, tapi kini dia nampak terkejut tau, sambil mengambil telefon dan memanggil pengawal keselamatan. Dan pengawal keselamatan ni datang dan memeriksa seluruh ward waktu tu, dan dia tidak menemui apa-apa yang ganjil kecuali kerusi roda itulah yang kini berada di tengah-tengah koridor. Jadinya pengawal tu pun menarik kerusi roda tu kembali ke bilik kosong dan menjanjikan akan lebih kerap memeriksa ward ni. Dan selepas pengawal tu pergi, saya dengan Kak Jah ni pulanglah ke bilik dia. Walaupun saya ni merasa lebih selamat, tapi saya masih merasa ada mata yang memerhatikan saya. Jadinya pada minggu-minggu berikutnya lah, keadaan ganjil tu terus menerus berlaku tau. Dan kerusi roda tu terus bergerak sendiri, dan selalulah benda ni terjadi. Dan saya ni selalu merasakan seperti ada mata yang memerhatikan saya je. Walau bagaimanapun, saya belajar untuk hidup dengan kejadian itu dan terus berdedikasi pada tugas ataupun kerja saya. Meskipun keadaannya memang menakutkan saya ni, saya banyaklah belajar daripada pengalaman tu. Saya belajar bahawa walaupun kita mungkin takutlah, tapi kita tetap harus berani dan berdedikasi pada pekerjaan kita. Dan ini adalah kisah yang ketiga kan. Terima kasihlah pada nurse-nurse sekalian yang berada dekat luar sana, yang sentiasa berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas anda kan. Jadi kalau tak ada anda, siapalah yang nak buat kerja-kerja macam ni kan. Tak semua tahu orang berani. Okey. Jadi tak nak membebel lah, kita terus ke kisah yang keempat. Okey, kita terus dengan kisah yang keempat Okey, kisah yang keempat ni tajuk dia kisah ni berkenaan dengan seorang yang menjaga mak dia dekat hospital. 2 tahun sudah dengan tak semena-mena mak saya ni tiba-tiba kena penyakit stroke tau. Jadinya saya ni terpaksalah ambil cuti tanpa gaji selama 2 minggu. Beberapa hari awalan saya ni berada di hospital tu, masihlah tak ada apa-apa perkara pelik pun yang berlaku pada diri saya. Semuanya berada dalam keadaan okey je. Dan pada waktu tu, saya mahulah ke kantin ni untuk nak beli barang makanan. Jadi selama saya lalulah dekat laluan tepi tu, dekat laluan sepi tu, belakang wad mak saya ditempatkan ni, tak apalah pula saya nampak ada satu pakcik tua ni. Jadi saya cubalah pergi dekat. Mana tahu dia sedang ataupun mahukan perlukan sebarang pertolongan waktu tu. Dan saya pun tegur, "Pakcik." Tiba-tiba saya tidak jadi nak panggil pakcik ni lah, apabila saya nampak keadaan dia ni. Dan pada waktu tu sangat berlainan sekali tau. Jadi saya pun perhatikan je lah tubuh tua serta kurus tu daripada bawah membawa ke atas tau. Kedua-dua belah betisnya penuh dengan luka bekung tau. Baunya, ya Allah,
Tak payahlah nak ditanya, memang busuk betul. Jadinya disebabkan pakcik tua ni berbangsa Cina ni tidak berbaju, hanya sekadar pakai seluar 3 suku je. Jadi saya nampaklah bahagian dadanya yang tinggal rangka je. Mula-mula dia diam je lah waktu tu. Tak tahulah kenapa secara tiba-tiba je dia ni macam sesak nafas tau. Jadinya waktu ni saya memang dah cuak gila dah waktu tu. So dengan tidak ada orang lalu lalang je kat situ langsung, yang ada waktu ni cuma angin je. Saya pun apa lagi, cepat-cepat bangun daripada sebelah je, dan tanpa mahu berlengah lagi, saya pun teruslah berlari untuk nak mencari abang jaga ni. Nasiblah waktu tu abang jaga ni masih lagi ada dekat tepi kaunter pertanyaan tu. Saya ni waktu ni dah tengah mengengah lah sebab berlari kan. Abang tolong bang, ada orang sesak nafas kat dalam belakang tu, pakcik Cina tu bang. Cepat bang, cepat. Dan jaga tu, apa lagi waktu tu, dia pun teruslah angkat walkie-talkie dia ni dan bercakap dengan sesuatu tau. Kemudian dia ikut saya pun berlari ni. Saya ni yang dari tadi ni lapar, terus sebubur waktu tu. Apabila sampai saja dekat belakang laluan tu tadi, mananya pakcik tu? Kan takkan dah nyawa-nyawa ikan pun boleh bangun pula. Betul ke apa yang kau nampak ni tadi? Kau jangan macam-macam dik, ujar abang jaga tu, terus memuncungkan mulutnya ke arah bilik mayat dia duduk. Macam tu lah agaknya kan. Ya Allah bang, betul bang, tadi saya dah tu dik, dah abang rasa kan baik kau pergi balik ward, kau tengok mak kau jaga mak kau je. Tak apa, abang faham. Bukan kamu je yang kena kat sini dik. Terang abang jaga tu sebelum berpusing ke belakang. Tapi bang, pandang dah hilang dah abang jaga tu. Abang tu lari. Jadi je, tahu-tahu je abang jaga yang saya panggil tadi dah jauh dah. Dan angin sekali lagi berhembus buat saya tu rasa macam nak terkencing waktu tu. Ayolah perut, tolonglah bertahan sampai aku masuk ward semula kan. Dan mata saya waktu ni meliar tau, sampai ke pintu bertulis bilik forensik. Saya telan air liur saya, kemudian saya pandang semula bangku kosong kat situ. Saya apa lagi, macam-macam doa dah saya baca, termasuklah doa makan waktu tu kan. Memang semua saya baca. Dan malam yang sama ada pesakit baru masuk tau, dan ambil katil kosong ni betul-betul belakang tempat saya duduk je. Seorang opah. Betul lah, opah. Kalau makcik, bayar-bayar mak saya, kata dia. Dah dua opah tu sama juga tau, macam penampakan 2 hari lepas, kata dia. Yang saya nampak masa lalu dekat laluan belakang ward tu, lebih je macam papan. Memang tua sangat. Saya tengok keadaan opah tu lah waktu tu, dan dia ni dipakaikan penutup oksigen. Dengar cara dia bernafas pun agak creepy juga tau. Anak perempuan dia ni jagalah. Sebenarnya mereka minta ward first class, tapi tak ada kosong. Tu yang masuk second class ni. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Masa tu saya memang dah bangun ke tandas ward dah, dan mak saya waktu pun dah terjaga. Malam tu mak saya tak buka mulut tau. Dia diam je malam tu, tak cerita apa-apa pun. Dan keesokan harinya lah, mak kata, semalam ada tak kamu dengar apa-apa kakak? Soal mak saya lah. Tak ada pula. Kenapa mak? Soal saya ni semakin mendekat kat mak tau waktu ni kan. Saya juga sempat melihat mata mak ni mengeling ke katil belakang macam tu tau. Katil yang ada makcik kurus melengkung tu. Sekurus-kurus saya ni, kurus lagi makcik tu tau. Opah sepatutnya saya panggil kan, sebab makcik tu dah tua. Dan saya cuit jari mak ni, dan kening saya terangkat, mengisyaratkan kenapa mak. Macam tu lah agaknya kan. Sebenarnya kan, masa kita tidur tu, dia kata mak saya lah. Saya pula waktu ni dah semakin gesah tau, serta tidak sabar nak dengar apalah yang mak saya nak cakap ni kan. Mak tarik nafas, dan mak berkata, mak tak berapa boleh nak tidur sangat semalam tau. Kenapa mak? Dalam mak pejam mata tu, kaki mak ni rasa ditarik-tarik tau, macam ataupun dilalui oleh rambut kasar serta panjang. Rasa dekat kaki mak tu lah. Dan ini adalah kata mak saya punya story. Waktu ni saya dah tenganga sikit, mata waktu tu macam macam tu lah agaknya kan.
Yang mak lagi pelik tu kan, rambut tu kan kak macam mengelilingi katil mak tau. Dia pusing satu katil sebab mak rasa daripada katil, daripada kaki ni membawa ke lutut, ke atas jadi pusing keliling katil tau waktu tu. Angin petang ni masuk daripada jendela balkoni tau waktu tu, membuatkan saya ni rasa lagilah seram sejuk. Rambut keliling katil. Ya kak, mak tak berani nak buka mata. Dan sebelum perkara tu ujar mak seraya memuncungkan mulut dia ke arah katil belakang saya waktu tu. Dan sekejap itu jugalah saya kalih muka ni pandang belakang tau. Dan niat saya ni nak tahulah sama ada opah sebelah saya ni dah tidur ataupun tidak. Dan sebelum mak ni meneruskan penceritaan, so dalam saya galin ni, saya memandang ni, muka opah tu terus tau berpusing faham ke arah saya. Saya pun dengan pantas kalikan muka ni dan pandang mak saya semula tau. Dan mak saya panggil saya supaya dekat lagi. Kakak takut lah mak. Kakak rasa nak balik lah, sambung saya lagi waktu tu. Dan opah tu bercakap dengan suami dia tau. Namun mak tak nampak ada sesiapa pun kat tepi dia waktu tu. Jadinya opah tu sembang dengan siapa mak? Habis kamu nak tinggalkan mak seorang ke? Habis kamu nak tinggalkan mak seorang-seorang ke? Soal mak waktu ni lah kan. Waktu ni saya dah jadi macam sebersalah dah, saya rasa. Rasa macam bersalah pun ada kan. Tapi fikir bila tak difikirkan, takut nanti malam nak tidur kan. Macam mana ni kan. Tak mak, tak apa. Akak ada lah mak. Kan saya pun pegang tangan mak ni untuk menenangkan perasaan mak waktu tu. Dan dalam kepala otak saya waktu tu, saya ni seakan tahu apakah benda yang mengelilingi katil mak saya. Sebab saya pernah nampak penanggal. Pun gitu nasiblah, pada malamnya tak ada apa-apa pun yang berlaku. Namun masa mak saya tidur ni, opah sebelah belakang bangku saya duduk tu ada memanggil saya tahu. So dalam galit-galit menyembang ni, tiba-tiba je opah tu pegang tangan saya kuat-kuat tau. Waktu ni saya dah cuak dah. Saya cuba tarik tau tangan saya tu. Mata opah tu macam agak liar juga lah pandang keliling waktu tu. Dan opah tu kata nak bagi saya sesuatu tau. Dia cuba pegang bahu saya masa tu tau. Namun saya waktu tu sempat mengelak lah. Sebab saya masih lagi teringat pesanan perawat Islam yang pernah merawat saya suatu masa dulu. Kan, ada pelbagai cara orang nak turunkan pusaka mereka pada kita. Sama ada satu keturunan ataupun tidak, kata dia. Dan nasiblah waktu tu doktor betul-betul dia ngam-ngam doktor sampai pun. Dan saya pun cepat-cepatlah pusingkan bangku ni menghadap semula katil mak. Dan opah tu sedang diperiksa tau waktu ni. Pukul 3 pagi. Jadinya saya terbangun nak terkucil waktu tu. Dan macam biasalah, pergi seorang diri je. Lepas saya buang hajat ni, saya buka bilik air sambil menunduk. Mungkin Tuhan nak duga saya lah agaknya waktu tu kot. Kali ni saya nampak ada benda serba putih sedang elok duduk mendepani tong sampah kuning ni yang berisi dengan pet-pet perempuan tau. Saya memang ada dengar bunyi macam bunyi menghirup sesuatu tau. Waktu ni saya sebenarnya nak keluar tapi dah takut sangat. Tapi lagi lama dalam tandas waktu tu, lagilah tak elok kan. Dan jangan saya pun apa lagi, saya pejamkan mata. Nak baca ayat-ayat suci dalam tandas tak boleh pula kan. So saya hanya mampu berkata sebeginilah dalam hati, tolonglah, jangan kacau aku tak kacau kau pun. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi saya pun cubalah bukakan kelopak mata saya ni seperlahan mungkin tau. Kosong. Buka langkah 1000 lah terus nampaknya kan. Dan nasib lah esoknya mak saya pun discharge. Dan ini adalah kisah Seram Malaysia pada kali ini. Semoga anda semua terhibur dan terasa keseraman kisah-kisah yang KSM sampaikan pada kali ini. Dan mungkinlah KSM adakan sedikit perubahan ataupun sedikit pembaharuan. Ada sedikit bunyi latar-latar kan. Minta sangat-sangat anda semua komenlah sama ada okey ataupun tak okey, dan suara okey ke tak okey, sebab KSM baru tukar pada sound mixer ni kan. So minta bantuan anda semua untuk komen kat bawah lah, beritahu KSM pandangan anda macam mana. Okey, baiklah,
Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.